Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini sebagaimana yang dijadualkan, insya-Allah kita dalam kuliah maghrib dengan tajuk yang khusus, iaitu tentang Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, suatu pengenalan, yang mana saya untuk tujuan kuliah ini menggunakan kitab Mazhab Al-Asy'ari. Benarkah ahli sunnah wal jamaah? Jawapan terhadap aliran salafi yang ditulis oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Romli hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin, terbitan Khalista, mungkin daripada Nahdlatul Ulama Indonesia. Kerana apa saya gunakan kitab Mazhab Al-Asy'ari ini? Kerana memang memfokus kepada tujuan kenapa kita perlu sekarang ini menerangkan tentang Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana tidak seperti dahulu, Asy'ariyah Maturidiyah sekarang menghadapi cabaran dituduh sebagai golongan yang sesat. Bahkan ada yang membuat wacana misalnya dengan tajuk polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Ya, polemik maknanya pertikaian dalam bab akidah antara ahlul hadis dan juga golongan Asy'ariyah. Padahal realitinya tidak kurang dari 90% ahlul hadis mazhab Syafi'i. Kalau disipkan tiba-tiba dibawa tajuk seolah-olah Asy'ariyah berakidah lain, sementara ahlul hadis berakidah yang berbeza. Dia memang itu manhaj mereka, tetapi majoriti daripada ahlul hadis kalau kita kaji akidah mereka adalah akidah Asy'ariyah. Baik, Asy'ariyah saya fokus pada malam ini, walaupun Maturidiyah juga ada di dalam tajuk, kerana akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itulah sebagaimana yang disebut di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin lil Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimallahu taala, iaitu kitab syarah kepada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jelas disebutkan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah adalah pengikut kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, yang mana secara asas dan prinsip akidah mereka sama, iaitu akidah yang diwarisi daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada salafus soleh dan dipertahankan sehingga ke zaman kita. Kalau ada pun perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu perbezaan dalam apa yang disebut sebagai furu'ul usul. Furu' cabang, usul perkara asas. Perkara asas bila kita sebut usul begitu saja merujuk kepada akidah. Kita sebut furu' begitu saja merujuk kepada fiqh, ya, hukum hakam. Tapi dalam akidah ada furu', dalam fiqh juga ada usul. Mana mencabar usul itu tidak boleh. Misalnya dalam fiqh hukum wajib sembahyang tidak boleh dinafikan.
Ya, orang boleh jadi kafir kalau dikata sembahyang 5 waktu tak wajib, padahal hukum itu hukum fiqh. Begitu juga furu'ul usul tidak sampai mengkafirkan seseorang, hanya berbeza pada cabang-cabang dalam perkara akidah, tidak sampai membataskan orang itu kafir ataupun Islam, ya. Jadi misalnya beza antara Asy'ariyah Maturidiyah pada membilang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari berpada dengan 13 sifat untuk menerangkan ummahatus sifat, sifat-sifat yang utama yang tak mungkinlah Tuhan tapi tidak bersifat demikian. Sementara Maturidi rahimahullah ta'ala membilang sehingga 20 kerana memasukkan sekali apa yang dikenali sebagai sifat maknawiyah. Tapi adakah Asy'ari menafikan maknawiyah, berarti menafikan hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, hal keadaan Allah Ta'ala berkehendak? Tidak, hanya tidak bilang kerana memadailah, kerana ada talazum. Kalau dah diletakkan ma'ani, maka maknawiyah tu pasti ada. Tetapi Maturidi mengatakan perlu bilang juga untuk mengelakkan sangkaan orang menyangkakan maknawiyah tu tak wujud. Jadi khilaf inilah panggil khilaf pada furu'. Jadi kalau kita bincang tentang Al-Asy'ari saja, insya-Allah memadai untuk tujuan kita menolak sangkaan sebahagian sekarang yang menggambarkan Asy'ariyah ini golongan yang sesat. Pertama, kerana kata mereka, kalaulah Asy'ariyah Maturidiyah itu golongan yang benar, adakah Rasulullah SAW Asy'ariyah? Adakah para sahabat Asy'ariyah? Bahkan adakah imam 4 mazhab Asy'ariyah? Kalau benar Asy'ariyah ni golongan yang betul. Jadi ini sebenarnya silap mata dalam bertanya. Dia bertanya itu saja sudah tak betul. Tak mungkinlah dia tanya adakah Nabi SAW Asy'ariyah, kerana Nabi SAW bagi dia insan yang membawa Islam kepada umat ini, bagi dia tidak akan ikut kepada sesiapa pun. Ya, orang lain yang akan ikut kepada baginda. Maka soalan yang benar adalah Asy'ariyah ikut Rasulullah SAW ataupun tidak. Itu soalan yang betul. Maka apabila Asy'ariyah ikut pada Nabi SAW, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Demikian para sahabat, mereka hidup sebelum daripada Asy'ariyah. Walaupun mereka tidak Asy'ariyah, adakah akidah mereka berbeza? Imam 4 mazhab, kadang saya selalu jumpa dalam Facebook orang perli atau kritik, kata dia, ustaz ni asyik ajar akidah Asy'ariyah. Cuba ustaz sekali-sekala ajar akidah Imam 4 mazhab. Sebab Imam 4 mazhab ni diakui, ya, ketokohan, keimaman dan juga keilmuan mereka. Ajarlah akidah 4 mazhab ini. Seolah-olah akidah Imam 4 mazhab berbeza dengan akidah Asy'ariyah. Cuma Imam 4 mazhab ini mereka lebih terkenal, lebih fokus kepada bidang fiqh. Kitab-kitab mereka juga tentang fiqh. Murid-murid mereka juga meriwayatkan ilmu mereka tentang fiqh. Padahal akidah mereka akidah ahli sunnati wal jamaah seperti Asy'ariyah. Baik. Berlaku juga kekeliruan di zaman kita sekarang mengatakan Asy'ariyah ini tak betul kerana mereka dalam akidah guna akal. Kita sepatut dalam akidah ya Quran dan Sunnah. Datang golongan Asy'ariyah, mereka menggunakan akal. Ini adalah satu fitnah kepada Quran dan Sunnah, seolah-olah Quran dan Sunnah menyuruh umat tidak menggunakan akal. Padahal banyak ayat Quran Allah menempelak orang yang tidak guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Bahkan keluhan ahli neraka apabila mereka itu masuk neraka, mereka kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka mengeluh, kalaulah dahulu tu kami nak dengar, maknanya dakwah tauhid, dan kami menggunakan akal, kami berfikir, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Makna salah satu dari 2 sebab masuk neraka adalah tidak menggunakan akal. Jadi mereka tidak membezakan antara salah guna akal itu dikeji, menggunakan akal dipuji. Mereka juga mengatakan Asy'ariyah menggunakan ilmu kalam, sedangkan ulama menolak ilmu kalam. Mereka gagal membezakan antara ilmu kalam yang dikeji, ilmu kalam yang mazmum, dengan ilmu kalam yang dipuji, ya. Yang dikeji adalah ilmu kalam yang dicedok daripada falsafah-falsafah yang kufur, sebagaimana yang terpengaruh sebahagiannya oleh golongan Mu'tazilah. Sebab itu Mu'tazilah terseleweng dalam beberapa perkara akidah kerana mereka mengatakan itu tidak logik. Contohnya mereka menafikan takdir Allah pada perkara yang buruk.
Maknanya berlaku kecurian, berlaku rompakan, berlaku pembunuhan itu dan ini, itu bukan Allah yang takdirkan. Allah hanya takdirkan yang baik-baik sahaja. Jadi ini adalah kerana mendahulukan apa yang dikatakan ilmu kalam yang terkeji berbanding dengan wahyu. Tetapi ilmu kalamnya Asy'ariyah Maturidiyah adalah ilmu kalam yang diambil daripada Al-Quran. Logik akal yang diambil daripada Al-Quran, ya. Misalnya apabila kita berbincang tentang hukum akal, wajib mesti ada, mustahil mesti tak ada, harus ada pun boleh jadi, tak ada pun akal boleh terima. Iaitu dalam Al-Quran telah menunjukkan, misalnya ketika nak menetapkan bahawa tauhid itu benar, bahawa syirik itu mustahil, Allah Ta'ala menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Realiti, Tuhan banyak atau esa? Jawapannya Tuhan esa. Kenapakah Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah memerintahkan kita membayangkan dengan akal sahaja. Realiti tidak. Bayangkan dengan akal, kalau Tuhan banyak atau Tuhan lebih daripada satu pun cukup. Tidakkah masing-masing Tuhan maha berkuasa? Tidakkah masing-masing Tuhan maha berkehendak? Maka kuasa dan kehendak Tuhan yang manakah yang akan berlaku? Nak tak nak, kalau Tuhan ni nak begini, Tuhan ni nak begitu, hancur langit dan bumi. Tak mungkin. Tak mungkin itu adalah hukum akal. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nak menetapkan tauhid dan menolak syirik, bagi dia juga menggunakan dalil akli. Akal yang sihat selama-lamanya tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Orang yang sihat tak boleh terima, Tuhan kenapa hari ini mendung cuaca? Ya Tuhan penat hari ini, Tuhan ngantuk. Ya tak mungkin. Akal yang sihat tak boleh terima. Kalau manusia penat, manusia mengantuk, manusia sakit, manusia lupa, okey. Tapi sifat kekurangan pada Tuhan mustahil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nak memberitahu kepada Namrud, kamu bukan Tuhan kerana kamu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar adalah Tuhan saya yang berkuasa menghidup dan mematikan. Tetapi Namrud akalnya tidak sampai, kata dia sengaja berdegil, kata dia ana uhyi wa umit. Setakat hidup dan mati saya juga berkuasa. Dia bunuh satu orang dan dilepaskan satu orang. Konon yang dia bunuh dia telah matikan, yang dilepaskan itu dia telah hidupkan. Padahal yang dilepaskan itu sudah hidup lama. Dia cuma tak bunuh orang itu sahaja. Kalau dia nak hidupkan daripada tiada, bahkan seekor nyamuk pun Namrud tidak punya kuasa untuk menghidupkan. Demikian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan dalil akli ketika mengajar tauhid. Kan kita selalu belajar dalam bahasa kitab-kitab lama, ya, segala af'al yang baharu tidak memberi bekas. Hanya saja yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala juga. Apa makna bekas? Kesan. Maka sebenarnya kita pakai mask, kita dulu ada penjarakan sosial, kita hand sanitize, itu hanya usaha ikhtiar. Kalau Allah tentukan sakit, ya sakit. Kalau Allah tentukan sihat, berpeluk pun tidak berjangkit. Ya, maka Nabi SAW nak ajar kepada umat Islam hakikat penyakit la adwa. Hakikatnya tidak ada jangkitan. Habis penyakit daripada Allah. Tapi orang Arab Badawi, dia nak faham hakikat tauhid tu agak sukar. Maklumlah Badawi ni orang kampung, jaga kambing, jaga unta. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah. Ini bagus perangai orang Arab Badawi, tak faham dia tanya. Berbanding dengan sebahagian daripada netizen, daripada masyarakat kita sekarang, tak faham dia kata ustaz ni sesat. Sosek dia kata ustaz ni mengajar benda tak betul, padahal dia tak faham. Cuba tanya. Arab Badawi tanya, ya Rasulullah, bagaimana dikatakan tak ada jangkitan? Ada beberapa ekor unta yang sihat, masuk unta yang berpenyakit, akhirnya yang unta yang sihat juga jadi berpenyakit. Jadi sepertinya ada jangkitan. Nabi SAW nak bagi faham dengan membuka dalil akli dengan satu soalan. Nabi bertanya, faman a'dal awal, kalau unta itu perlu dijangkiti, maka siapakah yang menjangkiti unta yang mula-mula? Kamu kata penyakit mesti dengan jangkitan. Okeylah, yang 2-3 ekor ni dijangkiti oleh unta yang mula-mula tadi. Unta yang mula-mula jangkit daripada siapa? Itu namanya tasalsul, bersambung-sambung tanpa berputus-putus, itu mustahil. Maka mustahillah jangkitan penyakit itu dari jangkitan. Hakikat penyakit adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangkitan hanyalah cause and effect, ya, sebab dan musabab. Dalam hukum syarak diambil kira, dalam hukum akidah keyakinannya berbeza. Keyakinannya adalah penyakit daripada Allah. Jadi kalau kita lihat golongan yang menolak Asy'ariyah Maturidiyah,
dia juga tidak menolak sebenarnya apa yang dipegang oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Ada orang kata saya nak pegang Quran dan Sunnah. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ajar tauhid sifat 20. Habis yang tauhid sifat 20 tidak adakah dalam Quran dan Sunnah? Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bukan mengatakan ya, dia bertanya. Dia kata, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Saya jawab, mustahil. Salafus soleh tak belajar tauhid menggunakan sistem sifat 20, iaitu betul. Tapi kalau sampai menolak sifat 20, tak mungkin. Kerana menolak setiap satu daripada sifat 20 menjadikan orang itu terkeluar dari Islam. Orang kata Allah tak wujud, dia kafir. Kata dia Allah dulu tak wujud, kemudian baru Allah wujud, juga kafir. Dia kata yalah Allah wujud tapi satu masa Allah binasa, kafir juga. Atau dia kata Allah serupa macam makhluk, makhluk pun serupa macam Allah. Ya, atau dia kata Allah berhajat pada makhluk, atau dia kata Allah tidak banyak, atau dia kata Allah tidak ada ilmu, atau dia kata Allah mati, atau dia kata Allah lemah. Tak mungkin. Tidak ada orang Islam walaupun dia tidak berkenan dengan Asy'ariyah Maturidiyah, dia boleh menolak salah satu daripada sifat 20, tak mungkin. Cuma dalam memahami sifat 20 itu dia boleh jadi keliru. Misalnya di zaman sekarang golongan ini, mereka ini membawa fahaman Allah bertempat di atas arash. Maka dia kata Asy'ariyah tak betul, kerana Asy'ariyah berakidah Allah wujud tidak bertempat. Jadi yang bagus kata dia, kita ikut golongan yang dikenali sebagai Wahabi sekarang ini ataupun Salafi, sebab mereka ikut Quran Sunnah. Bila Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Tuhan yang Rahman istiwa atas arash, Wahabi yang terima. Mereka kata ya memang Allah bertempat atas arash. Jadi eloknya kita ikut Wahabi, jangan ikut Asy'ariyah. Asy'ariyah tolak. Ya. Jadi saya terangkan kepada satu orang yang bertanya soalan demikian, saya kata tidak. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, kedua-dua golongan Asy'ariyah dan juga Wahabi terima istiwa. Asy'ariyah tidak tolak istiwa, Wahabi tidak tolak istiwa, sama-sama terima istiwa. Cuma perbezaan antara dua golongan ini adalah apa makna istiwa. Maka pegangan Asy'ariyah adalah tanzih, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, tanzih. Sementara Wahabi cenderung kepada tashbih, dia memahami istiwa dengan makna yang menyerupakan Allah seperti makhluk. Misalnya Allah bertempat atas arash, sedangkan bertempat atas arash itu sifat makhluk, arash itu sendiri makhluk. Wahabi pun tak sampai kata arash bukan makhluk. Paling-paling kalau yang confuse dia kata saya tak tahu arash itu makhluk atau bukan. Itu bahaya. Kerana kalau tak tahu arash makhluk atau bukan, itu seolah-olah ada elemen syirik. Ada selain daripada Allah bukan makhluk, iaitu arash. Kalau orang Islam yang mana pun dia faham arash adalah makhluk. Makhluk artinya diciptakan artinya satu masa dahulu tak wujud, setelah diciptakan baru wujud. Adakah selepas arash wujud baru Allah wujud? Ya tak mungkin. Maka Allah wujud tanpa arash itu diterima. Itulah akidah Asy'ariyah, Allah wujud tanpa bertempat. Cuma beza dalam memahami istiwa, kita tanzih, sama ada tanzih dengan jalan tafwid, serahlah mana istiwa kepada Allah. Istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh, ataupun diletak satu makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Ada orang perli, saya kata Asy'ariyah terima istawa dengan makna istaula, kerana dalam bahasa Arab ada makna itu, iaitu menguasai. Ya. Dan dari segi akidah tak bercanggah. Kalau kita kata Allah menguasai arash, ia tak bercanggah dengan akidah. Lalu dia kata, saya kata tapi tak pastilah memang itukah makna yang dikehendaki oleh Allah. Dia kata tak pasti pula. Tak pasti itu hanya tak pasti adakah itu makna yang dikehendaki, tapi pasti makna itu tak salah. Sebab istawa dengan makna istaula ada dalam bahasa. Istawa dengan makna istaula iaitu Allah menguasai arash, pasti betul. Bahkan Allah menguasai segala-galanya. Jadi ini yang berlaku di zaman kita, menyebabkan kita perlu faham balik Asy'ariyah Maturidiyah itu bagaimana. Baik. Nama lengkap pengasasnya adalah Ali bin Ismail, ya. Nama gelaran beliau itu adalah Abul Hasan, ya. Nama beliau Ali bin Ismail. Bersambung keturunan beliau itu kepada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Beliau keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana beliau ini adalah termasuk dalam golongan yang lahir pada kurun ketiga, hidup sampai kurun keempat Hijriyah,
yang mana keturunan daripada Abu Musa Asy'ari ini mendapat bisyarah daripada hadis Nabi SAW, iaitu keturunan yang dimaksudkan dalam ayat suci Al-Quran, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turun ayat tersebut, Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, hum qaumu haza. Yang dimaksudkan dalam Quran itu adalah kaum kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Maka kata pada para alim ulama, termasuklah kaum kepada seorang itu keturunan dan juga pengikut. Ya, jadi pengikut Abu Hasan Asy'ari adalah pengikut kepada keturunan kepada Abu Musa Asy'ari. Masih difahami isyarat daripada hadis Nabi SAW itu merujuk kepada beliau. Jadi sebagai mukaddimah, saya elok kisahkan dahulu bahawa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, walaupun beliau ini asalnya adalah lahir dalam keluarga Sunni, tetapi apabila ibu beliau berkahwin dengan bapa tiri beliau, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini adalah tokoh Mu'tazilah. Jadi sedikit sebanyak Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Ya, memang pada masa itu yang kuat adalah golongan Mu'tazilah. Bahkan mereka berjaya menguasai, mempengaruhi kepada khalifah-khalifah yang berkuasa pada masa tersebut. Jadi walaupun demikian, alhamdulillah, sebab itu kita dalam kehidupan ni kita sentiasa nakkan keikhlasan, ya, memohon hidayah daripada Allah Ta'ala. Kerana tak mustahil orang yang satu masa dahulu Wahabi kah, Syiah kah, liberal kah, dia dapat hidayah kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tidak mustahil satu orang yang dahulunya Ahli Sunnah wal Jamaah kemudian hatinya menjadi bengkok, cenderung kepada fahaman lain, waliyazubillah. Itu tidak mustahil berlaku. Maka kita sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala, moga-moga kita itu diberi hidayah, istiqamah di atas hidayah, dan mati di dalam husnul khatimah. Baik, amin ya rabbal alamin. Jadi apabila terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah, benih yang baik itu masih ada dalam hati beliau. Beliau merasakan ada benda-benda yang tak kena dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Antara yang beliau merasakan tidak kena adalah ajaran Mu'tazilah. Kalau dahulu Asy'ariyah musuh ketatnya adalah Mu'tazilah. Kalau berdebat Asy'ariyah Mu'tazilah, Mu'tazilah ya Asy'ariyah lawan dia. Sekarang Mu'tazilah sudah pupus populariti dia, cuma di-adopt oleh golongan Syiah. Ada perkahwinan ideologi antara Syiah dan Mu'tazilah. Saya kira-kira biasanya Syiah itu Mu'tazilah akidahnya, dan biasanya Mu'tazilah itu Syiah dari segi fahaman dia. Tetapi tak popular. Sekarang Asy'ariyah lawannya Wahabi. Wahabi kalau nak berdebat dia Asy'ariyah. Itu yang ada berlaku sekarang. Ini cerita dulu, bukan cerita sekarang. Kalau nak cerita sekarang malam ni insya-Allah di dalam forum di page Demi Melayu, saya salah seorang ahli panel, ada 3 orang. Tajuk tu agak panas lah, nampak kawan-kawan datang komen pun macam ramai yang kepanasan juga. Wahabi tidak sesuai di Malaysia. Tengok di ruang komen tu macam-macam. Ada yang minta senarai nama, mana senarai nama Wahabi. Sebelum maghrib tadi saya sempatlah kongsikan sedikit indikasi. Bukan saya kata tu senarai Wahabi, tidak. Tapi ikut research yang saya buat tu, ini antara yang pernah disenaraikan, wallahu alam, ya. Jadi ni cerita dulu. Cerita ketika pertentangan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, awalnya Imam Abu Hasan Asy'ari merasa something wrong dengan akidah bahawa Allah wajib melakukan as-suluh wal aslah. Allah hanya takdirkan perkara yang baik. Kalau Allah tidak takdirkan perkara yang baik, berarti Allah takdirkan yang lebih baik. Sedangkan kalau kita faham bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan, Tuhan tak mungkin wajib buat macam ni, wajib buat macam itu. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala lakukan apa yang dia kenaki. Hanya pada kayu ukur kita, ya ni baik, ini tak baik, pada kayu ukur agama. Di sisi Allah, apa sahaja perbuatan yang Allah kendaki, Allah lakukan. Itu namanya iradah. Jadi beliau bertanya kepada guru beliau, merangkap bapa tiri beliau, tentang nasib 3 orang bersaudara atau 3 orang lelaki yang meninggal dunia. Satu orang mati dalam keadaan mukmin dan taat. Yang kedua mati dalam keadaan kufur dan maksiat. Yang ketiga mati dalam keadaan masih kanak-kanak, belum baligh, sudah meninggal dunia. Apa nasib 3 orang ini? Lalu guru dia yang Mu'tazilah menjawab, yang mati dalam keadaan taat masuk syurga.
Sesuai dengan akidah Mu'tazilah, Allah mesti melakukan yang baik. Orang baik masuk syurga, ya baik. Kemudian yang mati dalam keadaan maksiat masuk neraka sesuai dengan keadilan Allah. Ia adil, orang buat jahat masuk neraka. Dan yang ketiga, mati sebelum balik, masuk neraka pun tidak, masuk syurga pun tidak. Kenapa masuk neraka tidak? Ia tak adil lah, belum buat jahat. Kenapa masuk syurga tidak? Ia juga tak mungkin kerana belum buat baik. Maka bid'ah Mu'tazilah satu lagi adalah menetapkan manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara dua tempat, ya, antara syurga dan neraka, budak tu duduk di situ. Lalu Imam Hasan Asy'ari bertanya kepada bapa tiri beliau, apa jawab Allah kalau budak itu bertanya, ya Allah, kenapakah engkau tidak panjangkan umur aku supaya aku itu balik, dapat aku beramal soleh dan dapat aku masuk syurga? Kan itu lebih baik, aslah. Lalu jawab guru beliau, bapa tiri beliau, kalau begitulah pertanyaannya, maka Allah akan jawab, kerana aku lebih mengetahui kamu nanti kalau balik, kamu bukan jadi mukmin yang taat, kamu akan jadi ahli maksiat. Jadi aslah, lebih baik aku matikan kamu sebelum kamu balik, jadi kamu taklah masuk neraka. Jadi rasa guru beliau tu puas hatilah, boleh jawab ikut fahaman Mu'tazilah. Tetapi itu sebenarnya baru soalan perangkap, belum soalan sebenar. Soalan sebenar beliau adalah, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya lelaki yang mati maksiat bertanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau tahu nasib budak tadi, engkau juga tahu nasib aku. Kenapakah engkau tidak matikan aku sebelum aku balik, supaya aku tidak sempat buat maksiat dan aku tak masuk neraka? Tak boleh jawab. Itu nature akidah yang bid'ah. Kadang orang pun tak tahu, sebab yang bid'ah ni macam-macam. Ya, ada yang batiniyahnya, ya, yang merosakkan syariatnya, ada yang syiahnya dan sebagainya. Ya. Satu indikasi akidah yang batil adalah akan ada tanakut, percanggahan antara satu sama lain. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada sisi Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati contradiction, percanggahan yang pelbagai. Contoh, ya, golongan yang percaya bahawa Allah Ta'ala bertempat di atas arash dengan alasan beriman dengan Al-Quran. Kemudian dia adakah percaya kepada hadis nuzul? Dia kata ya, iaitu 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Jadi dia faham zahir, berarti Allah dari atas turun ke bawah. Jadi sekarang ni Allah di atas arash atau di langit dunia? Dia kata dia atas arash, tapi 1/3 malam di langit dunia, nanti balik ke arash semula. Baik, 1/3 malam tu bila? Tidakkah 1/3 malam itu setiap detik di tempat yang berbeza? Ketika kita sedang bercakap, ada satu tempat di dunia ini sedang 1/3 malam, dan nanti ada lagi tempat lain 1/3 malam, berarti 1/3 malam itu setiap detik. Kalau dia faham secara zahir, maka tanakut, adakah Allah di atas arash atau Allah di langit dunia? Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah nombor satu, tanzih terlebih dahulu. Macam mana dia nak taufik juga dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Ta'ala berserta dengan kamu di mana kamu berada. Kata dia itu bi ilmihi, wa huwa ma'akum bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya, kita tak nafikan, tapi kan tu namanya takwil. Kalau kamu memang nak pegang zahir secara konsisten, berarti ma'iyatuz zat Allah bersama dengan kita di mana kita berada. Itu lagi parah lagi. Mana zat Allah ada dalam masjid, ada dalam sekolah, ada dalam tandas, ini kan lebih teruk lagi. Maka itu salah satu tanda akidah yang batil. Dan kalau memang kamu nak berpegang zahir ayat Quran, maka kamu akan menetapkan bagi Allah Ta'ala itu yang tak layak bagi Allah. Misalnya Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Adakah boleh kita kata oleh kerana saya pegang Al-Quran, maka saya yakin Allah juga lupa? Mana tahu, ya. Isteri marah dia, abang ni asal pesan je lupa, asal pesan je lupa. Kata dia nak macam mana, Allah pun lupa. Nasullaha fanasahum, tak boleh. Nasihum dalam ayat tu bukan berarti lupa, tapi berarti Allah tidak peduli dan Allah azab mereka. Jadi sebab itu kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ini sebenarnya mereka walaupun tidak disebut ahli sunnah wal jamaah secara khusus pun,
mereka lah yang mewakili majoriti ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada orang yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, kita tidak nafikan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya umat Islam yang hidup sebelum Asy'ariyah, mereka bukan Asy'ariyah tapi mereka ahli sunnah wal jamaah. Atau ada misalnya golongan mufawwidah, golongan yang ayat-ayat mutasyabihat mereka tak ambil bincang panjang. Mereka kata istiwa, ya istiwa yang layak dengan Allah. Mereka tidak bincang secara terperinci. Itu juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada masa 3 minit lagi, saya mungkin berhenti terus selepas daripada azan. Tak sambunglah lepas azan sebab nak bersedia untuk forum selepas ini. Mungkin kalau ada soalan atau saya teruskan sampai habis. Ada soalan? Okey, kalau tak ada saya teruskan sehingga akhir ya. Baik, jadi sekarang ini bila kita katakan akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita kena faham bahawa cara pengajarannya adalah cara pengajaran sifat 20, tapi cara penyampaian ilmu sifat 20 tu tak semestinya dengan cara lama. Kadang-kadang cara lama ni orang sekarang tak berapa boleh tangkap. Misalnya setiap yang berubah-ubah itu baharu, setiap yang baharu itu pasti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia adalah Allah. Itu betul. Tapi kita kena bawa contoh ya. Misalnya malam berubah menjadi siang, mana baru siang. Takkan jadi sendiri. Ya, orang itu tak ada anak baru dapat anak. Dia takkan jadi sendiri, dia tidak cipta anak dia. Orang itu dulu kanak-kanak, sekarang sudah remaja. Dia baru remaja. Dulu kanak-kanak, berarti ada yang merubahkan dia dan dia bukan merubah sendiri. Maka pastilah ada yang merubahkan dia daripada satu keadaan pada satu keadaan. Itu menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah yang dipertahankan dalam sifat 20, menseimbangkan antara dalil nakli wahyu dan juga dalil akli. Dalil akli inilah yang membolehkan umat Islam berdepan dengan golongan yang belum Islam. Sebab kalau kita kata dalilnya ayat Quran, dia belum beriman. Tapi kalau kita bawa dia berfikir dengan hidayah daripada Allah, dia mahu masuk memeluk agama Islam. Jadi ini secara ringkas. Kalau ada peluang lagi, insya-Allah dalam masa akan datang kita akan baca lagi kitab ini secara lebih terperinci. Siapakah guru beliau, siapakah murid-murid beliau, dakwaan yang mengatakan beliau patah balik kepada akidah seperti Wahabi, itu tidak sebenarnya. Ya, apa yang berlaku adalah di hujung hayat beliau diriwayatkan Imam Hasan Asy'ari ini lebih cenderung kepada tafwid. Mana tak payah bincang panjanglah ayat mutasyabihat ni, serah kepada Allah yang pasti layak dengan Allah Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.